Assalamualaikum. We will continue on topic 4, the aftermath of reform of local government in Malaysia. So in topic 4, we will see what happened after administrative or local government reform made by Ati Nahapan Royal Report. Okay. Learning outcomes. There are 8 learning outcomes for this chapter. Identify the legal provisions relating to local government. Identify the main provision of the Act 171. Identify main provision of Act 172 and identify the main provision of the Act 133. And number 5, understand the local government ordinances for Sabah and Sarawak. 6, explain bylaws in local authorities in Malaysia. 7, define bylaws, and the last one is discuss the challenges in enforcing bylaws. The legal provisions relating to local government. Okay, the Local Government Act 171 Act is the main act controlling the powers and functions of LG in Malaysia. Ini adalah akta yang utama yang dipakai oleh LG di Malaysia. Local government also carries out function as stipulated in the Town and Country Planning Act. Ini adalah akta yang kedua, iaitu 172. But it was related to Town and Country Planning. And the third act is Local Government Act 133. And it's related to Street Drainage and Building Act. So there are 3 acts related to local government. Number 1, 171, the main act. Number 2, Town and Country Planning Act. And the last one is Street Drainage and Building Act 133. Okay, the Local Government Act 171, 1976. 1976 ni tahun dia dirasmikan. Consists of 16 parts. Dia ada 16 bahagian and 166 subsection. Dan dia ada 166 perkara di bawah. 16 bahagian dan dibahagikan kepada 166 pasal. Act 171 to revise and consolidate the laws relating to local government in West Malaysia, di Malaysia Barat, iaitu Semenanjung lah, Peninsula Malaysia. The main provision of this act relate to various aspects of local government in term of administration, pentadbiran, finance, keuangan, powers, kuasa, autonomi, and functions dari sudut fungsi, personnel, staff dari sudut urusan staff, bylaws, undang-undang kecil, and representation dari sudut perwakilan, iaitu ahli majlis. Okay, part 1. Now we go to part 1, preliminary ataupun pendahuluan. An act to revise and consolidate the laws relating to local government. This act may be cited as the Local Government Act 1976 and shall apply only to West Malaysia, iaitu Peninsula Malaysia, Semenanjung sahaja. Sabah Sarawak dia ada yang lain lah. Okay, part 2, selepas preliminary tadi, pendahuluan tadi. Okay, first, administration of local authorities. Okay, under administration of local authorities, Section 3, Declaration and Determination of Status of Local Authorities, dari sudut pengisytiharan dan penentuan status local authorities itu, iaitu Majlis Perbandaran ke Municipal Council or District Council, Majlis Daerah, or City Council ataupun Majlis Bandaraya. Section 4, Change of Name and Status, Alterations of Boundaries, dari sudut perubahan nama, dari sudut perubahan status, dan juga dari sudut persempadanan tu kalau ada perubahan lah.
Section 5, ini contoh sajalah ya. Merger of two or more local authorities, penggabungan authorities. 6. Succession of rights, liabilities and obligations. Section 9, power of state authority to issue direction. Okay. Please look at section 9. Maksudnya kat sini adalah local government ni under state government. Sebab state government yang ada authority to issue direction, memberikan arahan. Okay, section 10. Councillors to be appointed by state government, dilantik oleh state government. Okay, tengah dengar je batuk, bersing. Mesti Mira Filzah sebut ni. Sebut nama ni. Okay, continue. Councillors to be appointed by state government, not less than 8. So, minimum councillors, ahli majlis adalah 8 and maximum 24. And term of councillors, 3 years. Maximum 3 years. Lepas tu boleh dilantik balik lah. Ya, sebab pilihan raya 5 tahun sekali. Jadi, maksudnya dalam satu kerajaan tu boleh lantik 2 kali lah ahli majlis lah. Sebab dia 3 tahun kan. Expired lepas 3 tahun tu lantik balik lah. In case of any disagreement between mayor, Datuk Bandar, and councillor dan ahli majlis, the matter can be referred to state government. Sebab state government adalah the highest authority for local government. A councillor can also be paid salary or allowances as determined by the state government. So, state government yang akan bayar allowance lah untuk ahli majlis itu. Yang 8 hingga 24 orang ni lah. Bagi setiap majlis daerah lah, ataupun majlis perbandaran dan juga majlis bandaraya. Section 13, local authorities to become body corporate. Dia dah jadi body corporation, section 13 yang ini, yang kita dah belajar ciri-ciri sebelum ni tu. Section 15, election cease to have effect. Kan kita tengok, after reform, election tidak lagi dibenarkan, walaupun dicadangkan oleh Royal Commission of Arti Nahapan tu, tapi dia telah direject oleh federal government dan Government of Malaysia menetapkan no election anymore. Okay, part 3, bahagian yang ketiga. Officers and employees of local authorities. Ini related to staff. Okay, section 16, list of officers. The local authority should prepare a list of officers which it needs to state government. Yang diperlukan oleh state government. Berapa orang pegawai dan sebagainya lah. Minta dengan state government. The local authority can reduce in rank or dismiss such persons from office except head and deputy head of department whereby need approval of state government. The local authority ni dia ada kuasa sama ada nak buang ataupun nak berikan hukuman turun pangkat ke terhadap semua staf dia kecuali head and deputy head of department, ketua dan timbalan ketua jabatan sahaja, yang mana perlu kepada state government lah yang buat hukuman tu. Yang lain staf-staf bawahan boleh dikenakan tindakan oleh local council itu sendiri, local majlis daerah itu sendiri. Section 17, power of local authority to provide for discipline of its officer. Dia boleh suspend, gantung, and any employee for misconduct or breach of duty. Kalau berlaku salah laku ataupun kesalahan tata tertib, dia boleh ambil tindakan. Dan tindakan tu terpulang sehingga kepada pecat. Okay. Part 4. Conduct of business. Ini macam mana dia buat urusannya dari sudut urusan pentadbiran dia lah. Okay, section 19, local authority office, berkaitan dengan pejabat dia. Dia ada pejabat majlis daerah ni. Section 20, ordinary meetings to be held once a month. Kena buat paling kurang lah sebulan sekali. Dia kena buat paling kurang sebulan sekali. Special meeting boleh buat kalau ada isu-isu yang berbangkit, isu-isu yang istimewa. Okay, saya bagi satu example lah. Kalau local authority in Kelantan, kalau investment itu di bawah 2 juta, maka local authority itu boleh masuk meeting biasa. Maknanya ikut sekali sebulan. Tetapi kalau more than 2 million, katakan more than 1 million, lebih maknanya 1 juta ke atas ataupun 2 juta ke atas,
maka boleh buat special meeting. Tak payah tunggu sampai sebulan ni. Maknanya kalau dapat permohonan satu syarikat untuk buka katakan kilang di Majlis Daerah Pasir Putih, kawasan pentadbiran dia, dan modal dia lebih kurang, projek tu lebih kurang 2 juta ataupun 1 juta ke atas, maka dia boleh buat special meeting terus. Tak payah tunggu sebulan sekali ni. Okay, clear yang ni untuk projek kecil-kecil saja. Tapi kalau dia buat meeting untuk meluluskan katakan pelaburan yang lebih daripada more than 1 million or 2 million, so dia boleh buat special meeting. Buat terus. Dapat hari ni, esok lusa terus buat meeting supaya cepat pelaburan tu masuk. Sebab takut pelabur tu lari ke tempat lain lah. Daripada Kelantan elok-elok lari ke Pahang, lari ke Terengganu. Okey, dan juga kalau ada masalah emergency lah, katakan COVID-19 ke, banjir ke. Notice for meetings. Boleh dikeluarkan. Meeting of local authority to be public. Ini berkenaan dengan meeting of local authority to be public ni. Dah banyak Kalau dekat Kelantan, in Kelantan, we have MPKB. MPKB dah ada meeting secara online. Dia record dalam video dan boleh diakses dekat website dia. Majlis-majlis daerah lain pun ada jugalah yang buat. Tapi yang sure-nya saya dah tengok MPKB. Dan juga kalau majlis bandaraya besar-besar macam MBSA dan sebagainya, mereka pun ada meeting bersama ahli majlis ini, dipost dalam website mereka dan boleh diakses secara online video. Chairman of meetings shall be the mayor or deputy mayor. Jadi yang dipertua dan juga timbalan yang dipertua mempengerusikan mesyuarat lah. Kalau Datuk Bandar lah. Tapi kalau majlis daerah dan majlis pembandaran, dia panggil yang dipertua. Votes of majority decisive, but in case of equality of votes, katakan sama undi, tak dapat 2/3, chairman of meeting shall have a casting vote. Chairman boleh putuskan lah. Tapi kalau tak selesai juga chairman, iaitu yang dipertua pun masih tak berkesudahan isu tu, boleh refer to state government. Barulah ESCO dan MB akan buat keputusan lah. Section 28, appointment of committee. Pelantikan komiti to be set up for a general special purpose and consisting of chairman and councillor. Dia macam ni. Dalam majlis daerah ada pekerja dia yang diketuai oleh yang dipertua, timbalan yang dipertua, SU dan sebagainya lah, dan staf bawahan. Dan ahli majlis pula, katakan 8 orang ataupun 24 orang tu, dia akan menganggotai jawatankuasa yang diwujudkan di dalam majlis daerah tu. Katakan jawatankuasa keselamatan. Okey. Chairman dia lantiklah yang dipertua tu sebagai chairman, dan bawah dia tu ahli majlis tu. Katakan jawatankuasa untuk pembasmian kemiskinan. Dia akan lantik pula. Katakan Poverty Eradication Committee. Dia lantik pula. Siapa pula jadi ketua? Katakan ahli majlis ke, yang dipertua ke, jadi ada komiti pula. Okey, katakan satu jawatankuasa lain pula, jawatankuasa banjir. Okey, yang dipertua jadi pengerusi, lepas tu bawah dia tu ahli majlis tu akan duduk pula bawah tu. Siapa? Dia akan pilih lah daripada katakan 24 orang ahli majlis tu. 7 orang ke 8 orang duduk bawah jawatankuasa banjir pula. Jawatankuasa COVID-19. Dia akan ada setiap jawatankuasa. Okey, sama ada jawatankuasa tu adalah berbentuk ad hoc, berbentuk yang kecemasan ataupun jawatankuasa yang kekal. Macam keselamatan tu kekal lah biasanya. Tapi kalau COVID-19, banjir itu jawatankuasa sementara. Exemption of councillors, disability of councillors and contract. Okey, disability of councillors ini boleh berlaku. Dengan exemption of councillors ini boleh berlaku. Katakan ahli majlis tersebut meninggal ke, ataupun sakit ke, ataupun ahli majlis itu tidak lagi berada di kawasan tersebut. Katakan dia berhijrah ke overseas atau berpindah ke tempat lain. Maka dia dah dikira sebagai tidak layak untuk menjadi ahli majlis. Kenapa? Kerana tak cukup syarat lah. Sebab dia tidak berada di lokaliti ataupun berada di dalam kawasan majlis tersebut lah. Di daerah tersebut. Sebab susahlah dia nak berkhidmat kalau dia berada di luar. Katakan dia ahli majlis daerah Pasir Putih tapi dia duduk dekat Sarawak. Susahlah. Sebab nak balik pun susah. Okay, next, section 39, revenue of local authority. Revenue ni adalah income dia. Okay, ada banyak kat sini. Sebenarnya chapter ni you boleh baca, tapi saya highlight lah beberapa sebab takut benda ini penting lah. Bukan takut, maknanya benda ni
Takut you terlepas pandang lah. All taxes, cukai, rates, sewaan, rent, sewa, cukai-cukai, license fees, hutang dan juga charge yang boleh dibayar kepada local authority. All charges of profit arising from trade. Katakan local authority itu terlibat dengan jual beli, sewaan bangunan, jual bangunan dan sebagainya pun boleh dijadikan hasil pendapatan bagi majlis daerah. Servis yang disediakan, sewaan dewan katakan, or undertaking carried on by the local authority. Boleh sewa dewan, sewa khemah, sewa kerusi. Dewan majlis daerah macam pun boleh disewa, buat expo ke, buat majlis kahwin ke, bagi siapa-siapa nak kahwin tu lah. All interest on any monies invested, yang telah dilaburkan. All income arising from any property of the authority. Movable and movable. Movable maksudnya harta boleh alih. Immovable, harta tak boleh alih, macam dewan, bangunan, perumahan, bangunan perniagaan dan sebagainya. Itu immovable. Movable ni macam sewa kemah, sewa kerusi, sewa lori, sewa jentolak yang disediakan oleh majlis daerah itulah. Boleh sewa sebenarnya, kemah ke kerusi ke daripada majlis daerah. All other revenue accruing to the local authority from the federal or state government such as grant and contribution. Juga boleh dapatkan grant. Grant ini from state government and federal government. Okay, clear setakat ni. Okay, section 4. Section 40. Local authority fund shall be deposited in any bank and may be invested in any securities with the approval of the Minister of Finance. Boleh melabur. Boleh deposit dalam mana-mana bank dan boleh melabur. Duit yang dia dapat from state government dan juga federal government dan juga yang telah dihasilkan ataupun dijanakan itu boleh dilaburkan dan disimpan. Tapi kalau nak melabur, kalau local government tu nak melabur dalam saham ke apa, kena dapat approval daripada Menteri Kewangan. Tak boleh melabur merata-rata lah. Section 40, power of local authority to raise loan. Boleh membuat pinjaman. For acquiring land for which it is empowered to acquire. Katakan nak beli tanah dan sebagainya, boleh. Erection of any building which it has authority to erect. Nak bina bangunan pun boleh. Execution of any permanent work or replacement of any vehicles. Katakan lori kutip sampah tak cukup, nak beli yang baru, boleh buat pinjaman. Ataupun nak bayar hutang, loan yang lepas. Section 42, power of local authority to issue mortgage or debenture stock. Ini berkaitan dengan saham dan kewangan. Borrowing powers for special purposes. Boleh pinjam macam tadi ni. Loans by government, boleh juga pinjaman daripada kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri lah. Advances by way of overdraft, ini semua instrumen yang boleh digunakan, dan juga sinking fund. Ini semua related dengan financial lah. Boleh buat hutang, boleh buat loan dan sebagainya. Okay, next. Accounts and audit. Section 53, accounts to be kept to be inspected by any councillors. Ahli majlis tadi boleh semak penyata keuangan majlis daerah tersebut. Kalau ada sebarang keraguan, boleh bentangkan dalam meeting dan boleh ditanyalah. Section 55, local authority shall prepare an annual budget. Kena sediakan bajet tahunan. Untuk di mana? Untuk ke mana? Untuk dibentangkan to state government. Untuk dapatkan approval lah from state government. Section 57, no expenditure to be incurred unless included in the estimate. Tak boleh buat expenditure pembelanjaan kecuali dinyatakan di dalam perbelanjaan. Dia kena buat anggaran perbelanjaan di dalam dia punya account lah. Kalau tak boleh masukkan dalam expenditure. Audit of account at the end of the year, macam biasa dibuat di hujung tahun. Audit by the Auditor General, diaudit oleh siapa? Oleh Ketua Audit Negara. And table in the State Legislative Assembly, dan akan dibentangkan di DUN. Ni State Legislative Assembly ni. Peranan dia akan semak balik setiap
majlis daerah adakah membentangkan perbelanjaan keuangan mereka lah. Kita kata annual report lah. Annual financial report. Okay, next. Public places. Ini dari sudut public places. Public places ni contohnya macam stesen bas, pasar-pasar awam. Kalau ada stadium, majlis daerah tu stadium. Kalau ada library, library. Public toilet. Taman-taman permainan. Tempat-tempat awam lah ni. Okay, section 64. Power to make new public places and enlarge them. Boleh memperbesarkan. Katakan nak membesarkan bus station, boleh. Control, care and enlarge of public places, pasar-pasar dan sebagainya boleh dibesarkan, boleh buat baru. Okay, section 66, power to erect building in open public places, boleh buat bangunan-bangunan. Okay, example in majlis daerah Machang, kalau you perhatikan, dekat bangunan kedai RM2 tu, dekat dengan Dewan Majlis Daerah Machang tu, itu adalah bangunan yang ada kedai RM2, mesra tu, dengan bangunan Ekon Jaya tu, supermarket Ekon Jaya tu, dan juga kedai yang Kemudi Timur yang jual barang elektrik tu dekat kedai RM2 tu, itu adalah bangunan yang dibina oleh Majlis Daerah Machang dan disewakan kepada Ekon Jaya dan juga kedai RM2 dan juga Kemudi Timur, syarikat elektrik. Okey, itu contoh. Boleh buat bangunan. Okey. Seterusnya, pollution of streams. Committing nuisances in streams and pollution of stream. Ini berkaitan dengan saliran. Okay. Ini contohnya macam parit lah. Parit. Kalau ada gangguan, nuisances ni gangguan. Katakan dekat parit tu, kita katakan, okay, katakan ini parit. Oh, street yang parit saya. Okay. Nuisances ni macam gangguan ataupun sampah-sampah sarap yang dibuang di dalam ni sampah lah. Menyampah tak tengok? Saya rasa you all dah menyampah dah ni. Okey, selamat menyampah. Okey, penuh sampah katakan ni mengganggu saliran air yang nak lalu dekat saliran ni, so tersekat. Ini ada dalam section 69. Pollution of stream juga, orang buang sampah kan biasa dalam longkang ni. Longkang lah kalau dekat bandar ataupun parit-parit kecil tu. Dia dikira pollution of stream ni gangguan. So itu juga tanggungjawab majlis daerah lah untuk clearkan pollution of stream ni. Itu gangguan dalam parit-parit. Kena cuci lah parit. Kalau tak nanti air akan tersekat dan air tidak dapat mengalir dengan baik daripada kiri ni ke kanan contohnya. Dan tidak mengalir ke sungai ataupun laut lah. Dan ia akan menyebabkan banjir kilat. Okay. Food next. Food, market, sanitation and nuisances. Okay. Ini berkaitan dengan makanan, pasar-pasar, kebersihan dan juga sebarang benda yang mengganggu. Nuisances ini sebarang benda yang mengganggu. Okay. Section 72, kita ada 166 section. Tapi kita akan pergi contoh-contoh sajalah. Tak semualah kita pergi 166. Kalau tak sampai ke hari kiamat pun tak selesai lagi lecture ni. Okay. Nanti sedar-sedar sampai 100 section 100 dah masuk alam barzah. Takut kot saya. Okay, powers of local authority. Establish and maintain sanitary services for removal of rubbish, litter, dead animal. Kalau ada haiwan mati ke, lembu kena langgar, anjing mati ke, itu semua tugas majlis daerah lah yang kena alihkan. Lembu, kambing. Kalau kita duduk kat kampung ni memang banyak lah benda macam tu. Lembu, kambing, biri-biri, gajah, dinosaur, naga ke kalau ada mati, kena alih lah. Majlis daerah yang kena alihkan. To establish, maintain, control and manage market, lodging, houses and stall. Okay. Dia boleh menubuhkan market. Market. Pasar-pasar. Ataupun lodging houses ni macam rumah penginapan. Macam motel-motel, hotel-hotel. Stall, gerai-gerai. Banyak gerai. Gerai majlis daerah. Banyak lah. Kalau you tengok. Gerai-gerai. Kalau pasar tu banyak lah pasar. Tapi gerai-gerai ni ada juga. Gerai medan selera dan sebagainya. Yang dimiliki oleh majlis daerah. To license temporary buildings. Dan memberi lesen untuk pembinaan bangunan. Stall, gerai-gerai. Tricycle. Ini yang roda 3 tu.
Ada lagi ke zaman sekarang ni kita tak tahu sebab akta ni dibuat pada tahun 1976. Sudah lama lah. Tapi ada lagi lah orang yang menjaja guna macam sekarang ni mungkin dia dah guna van aku zaman sekarang ni untuk menjual air dan minuman dan juga makanan caravan dan sebagainya itulah. To erect and maintain public lavatories. Okay. Erect and maintain public lavatories ni public toilet lah. Yang bersih doh tu tak. Oh, bersih public toilet tak. Itu tugas majlis daerah lah. Masalah orang kita ni tak jaga kebersihan. Cuba tengok orang Jepun. Jepun dia bersih. Tandah dia bersih. Macam hotel tandah dia. Tapi kita kalau masuk tandah, ya Allah. Tak jadi masuk, keluar semula. To erect and maintain and control abattoirs. Okay, abattoirs ni apa? Abattoirs ni adalah tempat sembelihan haiwan. Banyak ke tidak? Abattoirs ni pusat sembelihan haiwan ataupun slaughterhouse. Tak kira lah pusat sembelihan lembu ke, kambing ke, ayam ke. Tapi kalau banyak di Kelantan ni ayam. Tempat sembelihan ayam. Kita tengok dekat Bandar Kota Baru pun ada. So kena jaga kebersihan dia. Sebab kat situ, yelah, you imagine tempat sembelihan ayam ni mesti banyak kuman lah. So dia kena jaga kebersihan. Ya, kalau dekat Kelantan ni banyak. Ayam proses tu, kedai-kedai ayam proses tu banyak. Okey. Kalau dekat negeri-negeri lain mungkin ada juga pusat sembelihan yang lain-lain. Termasuklah pusat sembelihan Al-Babi. Okay. To safeguard and promote the public health and to take measures. Ya. Dia menjaga dan juga promote kebersihan awam lah. Ini dari sudut denggi ke, dari sudut lokang tersumbat ke, tikus ke. Macam sekarang ni, COVID-19. Dia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan lah. Okay. For maintaining its area and in a clean condition. Supaya bersih lah. To prevent occurrence of infectious disease. Sekarang ni kita ada COVID-19. Ini majlis daerah dan juga KKM lah yang utamanya. Dia akan berusaha untuk menjaga pada zaman PKP ni dan sebagainya. Supaya tidak merebaknya. Kalau kita tengok sekarang ni bukan KKM saja, Kementerian Kesihatan saja. Tetapi majlis daerah pun turut sama menjadi penguatkuasa lah. Dia akan tengok di pasar-pasar dan juga di kedai-kedai. Kalau kedai nak beli ayam, tu maksud saya nak beli ayam kan musim PKP ni, dia suruh kita beratur 1 meter 1 meter. Beratur lah 1 meter 1 meter 1 meter. Duduk jauh-jauh, tak boleh duduk dekat. Walaupun kita beratur nak beli ayam sebab kita takut virus ni berjangkit. To erect and control and operate cold storage works for inspection of meat. Kalau disimpan dalam cold storage, daging-daging tu, dia akan pergi check majlis daerah ni. To erect and control depot for inspection of meat. Kalau tempat pengeluaran susu lah. Macam kilang farm fresh lah nama kilang tu. Boleh pergi tengok lah dekat di 9 tak silap saya. Pun sama juga. Maknanya kilang-kilang yang memasarkan produk susu, tenusu, pun akan dicek kebersihan dia. To control laundries. Laundries ni dobi-dobi lah. Pusat-pusat dobi dan sebagainya. Okay. Sambung lagi. Food market, sanitation and nuisances. Section 733 bylaws. Or a local authority can make amend or revoke bylaws for the better carrying out of the provision of this act. And in cases such as to compel any use of any service for the removal of any rubbish dead animal, to prevent occurrence of nuisances, to preserve public health and outbreak of any disease. Dia boleh guna bylaw undang-undang kecil. Sebab tu undang-undang kecil ni penting. Ya, tak boleh buang sampah denda RM10,000, RM5,000, RM15,000, RM25,000, RM20,000 ikutlah. Mengikut undang-undang yang ditetapkan oleh majlis perbandaran ataupun daerah masing-masing. Okay. Section 74, filthy or dirty houses. Ada rumah-rumah yang terbiar dan juga rumah-rumah yang kotor. Kalau kawan saya duduk dekat PJ, kalau nak tahu dekat PJ, Petaling Jaya lah PJ ni, Section 14. Rumah bujang kan dulu masa belajar dekat UM dulu, Universiti Melaya dulu. Bila hujung minggu, ada ahli
anggota majlis masa tu masih lagi perbandaran lah, Petani Jaya. Sekarang dah jadi bandaraya. Datang ke rumah kawan saya, rumah bujang kan masa tu. So datang dan dia tengok lalang depan rumah dah tinggi dan dia cakap kalau tak potong dia akan saman. Dia bagi tempoh katakan 2 hari ataupun 3 hari untuk potong ataupun potong rumput kat depan rumah. Kalau panjang dia akan denda. Ini nak tunjukkan bahawa rumah kita pun jangan ingat kita boleh buat sepah kalau kita duduk dalam kawasan majlis perbandaran atau majlis daerah. 75, kita bacalah semua. Yang mana boleh baca tu bacalah. Yang saya skip lah. Power to enter and clean such houses. Dia boleh masuk dan bersihkan. Tapi kena denda lah. Tapi kalau rumah tak ada tuan, memang majlis daerah masuk dan bersihkan. Closing and demolition of insanitary building. Kalau bangunan-bangunan yang kotor dan sebagainya, boleh ditutup. Boleh disita dan ditutup dan juga boleh demolish. Boleh musnahkan terus. Runtuhkan. Kalau rumah bangunan terbiar lah. Overcrowding of houses ataupun rumah yang dibina dalam keadaan tak tersusun, tak teratur. Rumah yang rapat-rapat. Saya dulu pernah rumah atuk saya dekat Kampung Laut. Pernah saya masuk satu kawasan tu. Rumah dia rapat-rapat, rumah kampung kan. Bukan rumah atuk saya lah, rumah jiran-jiran tu yang dekat. Sampai kan kita duduk sebelah rumah ni 2 buah rumah. You imagine je lah nak tengok saya tak boleh. Okey. Orang yang duduk dekat rumah ni rapat sangat. Sampai kan kalau kita buka tingkap, kita holorkan tangan, masuk tangan kita sebelah rumah satu lagi. Maksudnya kalau kawan sebelah rumah tu tengah makan jajan ataupun cekedih, twisties, kita boleh holor tangan ambil cekedih dengan dia, kongsi cekedih. Walaupun 2 rumah berasingan sebab rumah terlalu rapat. Lebih kurang 1 kaki, 2 kaki je rapat. Saya pernah lalu lorong antara 2 rumah tu, rumah kampung lah. Memang rapat. Boleh sentuh 2 rumah kiri kanan. Okey, holor tangan masuk rumah sebelah lagi. Okey, kalau tak tutup tingkap lah. Okey, when house to be deemed overcrowded. Okey. And nuisances to be abated whether in public or private places. Okey, nuisances ni maksudnya benda-benda yang mengganggu, kotor dan sebagainya, binatang dan sebagainya. Macam banyak rumah terbiar dekat bandar pun kadang-kadang rumah usang kita panggil ada. Rumah berhantu lah orang kata. Tapi sebenarnya bukan hantu dalam tu. Kadang-kadang mak dadah dan sebagainya lah. Define binatang-binatang liar. Bahaya lah. Berbahaya. Bangunan-bangunan yang dah terbengkalai dan cermin-cermin pecah itu membahayakan orang lah. Defines nuisances such as any premise to be in a state of nuisance. Okey. Rumah ataupun bangunan yang terbiar. Ataupun kawasan terbiar. Semak samun tinggi tengah bandar. Animal kept to be nuisances ni banyak ni. Lembu, kambing yang berkeliaran ni. Menyusahkan orang ni. Jenis nak pelihara lembu, kambing, ayam, apa lagi? Lepas merata-rata. Lembu lah terutama kalau di Kelantan ni. Banyak betul lembu tak. Soalan lepas merata-rata kita bawa kereta kadang-kadang. Bawa Porsche. Laju ni. Tiba-tiba lembu letak. Break nasib baik bawa Porsche. Workshop to be a nuisances. Sama juga workshop. Kalau you tengok bengkel kereta, saya bukan nak cakap apa. Saya selalu ke workshop kan, bawa Porsche. Pergi servis. Workshop ni, saya pergi memang bersih. Pasal apa bersih? Sebab majlis daerah akan cek. Walaupun minyak lah, kotor dengan minyak dan sebagainya. Tapi petang tu sebelum daripada dia tutup workshop dia tu, dia akan betul-betul pastikan clean dia punya workshop. Sampai lantai dia licin tau. Saya pernah tengok workshop yang saya pergi tu lah. Workshop Porsche je lah. Tapi kebanyakan workshop bersih. Section 83. Order for demolition of house unfit for habitation. Kalau rumah yang dah terlalu usang ataupun bangunan yang dah berbahaya, takut runtuh dan sebagainya. As it is injurious to health but needs a court order. Tapi kena dapatkan court order dululah sebelum demolition. Sebelum dia musnahkan bangunan tu lah. Okay, sebab kena ada arah mahkamah. Tak boleh main runtuh je tak rumah orang kan, bangunan orang. Okey, ini menarik. Okey, ini menarik sikit sebab dia seram. Burial places, crematoria and exhumation. Okey, tempat pengkebumian, jeng jeng jeng. Crematoria, tempat bakar mayat. Jeng jeng jeng. Saya takut ni.
And exhumation, iaitu nak gali semula kubur. Katakan nak pindahkan kubur kan, kena gali semula. Ini seram sikit ya. Section 94. Local authority may provide burial grounds and crematoria and issue licenses for it. Jeng jeng jeng. Okay, local authority boleh menyediakan kawasan perkuburan, ya. Dan juga krematoria ini tempat bakar mayat. Kalau dekat KL, orang KL tahulah. Dia sebelum sampai, tak silap saya, ke Sungai Besi tu, ataupun nak pergi ke Bukit Jalil tu, ada satu tempat nama dia Nirvana. Nirvana ni tempat bakar mayat lah. Untuk Buddha ke ataupun Hindu. Tak silap saya Buddha rasanya. Di jalan nak pergi ke Sungai Besi tu, kalau kita naik flyover tu nampak Nirvana besar tempat dia. Tu tempat bakar mayat. Okay. Kalau kubur biasalah, kubur Islam, kubur Kristian, kubur Cina, kubur India, semua ada. Tapi nak ceritanya yang tempat bakar mayat ni tak semua agama adalah. Okay, section 95, penalty for unlawful burials. Tak boleh tanam sesuka hati, walaupun kita sayang ke ayah kita, ke atuk, ke nenek kita, ke suami, ke isteri tu. Tak boleh tanam depan rumah kita. Tiba-tiba tanam tepi garden. Kat rumah kita ada garden sikit, laman belakang rumah tanam. Jangan. Tak boleh. Dia kena tanam di tempat yang dikhaskan, iaitu tanah perkuburan. Ya, jangan tanam. Kucing tak apa nak tanam depan rumah. Kita pero Doraemon mati tanam depan rumah tak apa. Tapi kalau orang tak boleh tanam sesuka hati. Ya, nanti ngusik susah lah. Okay, section 96. Takutlah pula. Power to close burial grounds and crematoria. So, majlis daerah ataupun majlis perbandaran, majlis bandaraya boleh tutup kalau melanggar peraturan. Okay, inilah tanah perkuburan. Kalau dah penuh, kena buka tanah perkuburan yang barulah. Sama juga crematoria, kalau melanggar peraturan tak boleh. Okay, section 97 ni special. Exhumation of corpse. Corpse ni mayat. Needs approval of state authority. Katakan nak buat highway, kena kawasan kubur juga. Kubur lama, kena pindah ke kubur tu. Banyak kan kita tengok tempat-tempat yang orang kata tapak hospital, tapak sekolah, tapak universiti, tapak jalan raya, tapak highway tu, kononnya dulu kubur lama. Itu kawasan kubur lama. So kalau nak pindahkan kubur, kena dapat kebenaran daripada majlis daerah dan juga kerajaan negeri, dan juga melibatkan polis lah. Pernah berlaku dekat Johor dulu, ingat, pernah berlaku. Dan dia pindahkan ke kawasan kubur yang baru. Dia kena gali balik mayat. Takut. Okay. Next, a local section 101. Ini banyak lah. Saya akan ambil sikit-sikit. A local authority shall have power to do the following. Banyak kat sini. Ya. Antaranya erect, maintain and keep in repair building. Bangunan-bangunan bersejarah lah. Kalau kita tengok dekat Melaka banyak bangunan bersejarah. Dan Majlis Bandaraya Melaka dia akan jaga bangunan-bangunan ni. Okay. Kalau bangunan individu lah. Tapi kalau bangunan macam kawasan pelancongan tu dia akan jagalah. To plant, trim and remove trees. Kalau pokok-pokok yang dah membahayakan orang, takut tumbang, patah dan sebagainya, itu bahaya. Saya sendiri dulu accident. Accident kerana pokok di tepi jalan raya tumbang. Tumbang atas kereta saya. Bukan kereta Porsche lah. Kereta lain. Jadi, bila tumbang tu, sampaikan saya lumpuh. 6 bulan saya lumpuh. Selepas 6 bulan lumpuh tu, pakai tongkat, pakai wheelchair pun pernah. Pakai tongkat, sampailah saya boleh berjalan semula. Tapi nak ceritanya bahaya pokok-pokok tepi jalan ni sebab dia boleh tumbang. Kalau tumbang ke hati saya tak apa. Tapi masalahnya tumbang ke atas kepala saya. Kalau orang tak apa tumbang, nak tumbang ke hati, tak apa. Itu satu benda yang bagus. Tapi masalahnya pokok ni tumbang atas kepala, lumpuh kita. Okay. To construct, maintain, supervise and control public parks, gardens, esplanades, recreation parks, open spaces, swimming pool. Swimming pool ada. Kalau Majlis Bandaraya Shah Alam dia ada swimming pool. Okay. Gym dan juga community center, pusat community. Ni banyak lah. Kalau kita balai raya pun ada. Public monument. Public monument ni tempat-tempat bersejarah lah. Tempat-tempat macam kalau Malaysia ni Tugu Negara, Menara Kuala Lumpur. Banyak lagi lah tempat bersejarah. Kalau di Melaka banyak. Pulau Pinang pun ada juga.
To erect and maintain public libraries, perpustakaan awam, galeri art dan juga museum. Museum ni dekat Kota Baru lah ada. Banyaklah museum. Sponsor and contribute to band for musical and theatrical performance. Ni biasanya dekat bandar-bandar, pelancongan macam Melaka, dia ada persembahan basker dan sebagainya. Boleh dia taja basker tu. Okay, tak ada masalah. Lighting for public street and places. Lampu-lampu untuk tempat-tempat dan juga jalan-jalan awam. Saya nak cerita dekat Melaka. Dekat Melaka ni, dulu saya mengajar dekat kampus Bandaraya Melaka, City Campus Melaka, City Campus. Sebelah tu ada cruise tasik. River Cruise Melaka. Betul-betul dekat. Office saya tingkat 14. Bangunan tu 16 tingkat semua sekali. So, office saya level 14, level 14. Tinggi lah. Nampak lah. Memang dekat sangat dengan River Cruise. Kalau you pergi Melaka, you naiklah River Cruise malam. Sebelah sungai tu, sepanjang sungai River Cruise tu ada satu kampung. Kampung dia Kampung Morton. M-O-R-T-E-N. Kampung Morton. Memang kampung dia memang tradisional. Cantik. Dan lampu-lampu pada waktu malam dipasang untuk mencantikkan laluan sungai tu. Sebab kita naik River Cruise kan, nak terang lah. Cantik. Sebelah belakang ni bandar. Sebelah sana ni kampung. Dan kampung tu dibiayai oleh kerajaan negeri. Bawah MBMB lah. Bawah Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah. Dan memang dia bagi bajet khas untuk bayaran elektrik, lampu-lampu, dan dia pasang lampu yang warna-warni. Dan untunglah orang kampung tu masih duduk sampai sekarang. Tapi lampu-lampu tu memang ditaja oleh TNB dan juga kerajaan negeri untuk pelancongan. Bila naik River Cruise tu memang cantik. Number 8, establish and maintain ambulance service. Ini yang lama lah dulu. Dulu ambulans pun majlis daerah juga. Tapi sekarang ni bawah KKM dah semua. Bodies, clinic and dispensaries. Ini pun lama yang dulu. Sekarang dah ubah kepada Jabatan Kesihatan dan KKM. Klinik dan sebagainya. Tak lagi di bawah local government. Public transport service. Public transport service ni dululah. Tapi sekarang ni dah swasta dah. Kita ada bas pun swasta. Kita ada kapal terbang pun yang kerajaan punya pun ada MAS dan juga yang swasta AirAsia dan sebagainya. Dan Malindo dan sebagainya. Itu dululah. Tapi sekarang ni bas-bas pun tak ada dah. Sekarang ni semua swasta. Maintain shops, houses and flat. Flat ada, flat di BKL, flat MBSA, Shah Alam. Kalau Kelantan ni tak adalah flat sangat. Sebab orang Kelantan suka duduk rumah atau grounded house atau tanah. Landed house. To maintain land for purpose of industrial estate. Kalau kawasan-kawasan perindustrian, kalau Kelantan Pekalan Cepa lah. Kalau Terengganu Gombadak. Kalau Shah Alam lah. Kalau Pahang dekat Gambang lah, ataupun Kuantan tu pun ada juga. To sell Kedah, area dia Kulim tak silap saya lah. Sell, lease or dispose any movable or immovable property. Dia boleh jual, dia boleh sewa. Ini saya dah beritahu tadi. Kalau movable maksudnya macam kemah, sewa kursi, sewa kemah, sewa lori untuk pindah barang dan sebagainya tu, ataupun nak buat majlis kahwin. Kalau immovable maksudnya sewa dewan. Dewan tu mana boleh bergerak kan? Tak boleh gerak. Dia tak alih, maksudnya dia kekal situ. Sewa bangunan, sewa rumah. To acquire and purchase any land. Boleh beli tanah kalau nak buat projek dan sebagainya. To carry out any development. Boleh buat pembangunan. Either by itself, majlis daerah tu sendiri, ataupun boleh join dengan JV, dengan joint venture dengan private lah. Boleh buat apa? Residential, perumahan boleh buat. Boleh buat flat, macam flat di BKL. Boleh buat apartmen, boleh buat rumah kedai, komersial, ataupun boleh buat kawasan industri. Okay, next. Bylaws. Okay, bylaws ini adalah undang-undang kecil. Apa maksud undang-undang kecil? Undang-undang kecil hanya terpakai di majlis daerah tersebut sahaja. Section 102, General Power to make bylaws for the maintenance of health, safety and well-being of the inhabitants or for the good order and government. Bylaw need approval of state authority. Kena dapat kebenaran daripada state authority. And penalties can be prescribed for the breaches of bylaw. Dan boleh dikenakan tindakan undang-undang ataupun saman. Okey, contoh bylaw, bayaran parking, bayaran sewa kedai, bayaran sewa tapak, bayaran sewa tanah. Bayar apa lagi? Bylaw, kebenaran untuk buat ceramah kau nak buat apa kau. Kalau nak buat majlis, nak buat expo,
kena bayar kepada majlis daerah. Ataupun melanggar undang-undang. Macam contohnya buang sampah. By law ni undang-undang kecil. Mana kalau buang sampah di kawasan tersebut denda RM10,000. Denda RM10,000 tu kena bayar kepada majlis daerah tu. Sebab undang-undang kecil itu terpakai di majlis daerah itu sahaja. Dan yang menariknya di Kuala Krai, ada satu undang-undang kecil yang terpakai di Kuala Krai, iaitu pemilik anjing. Kuala Krai di ramai Cina. Pemilik anjing tidak dibenarkan pelihara anjing dan dia dibenarkan pelihara anjing, tapi tidak dibenarkan lepas anjing keluar rumah. Kalau keluar daripada rumah, anjing itu macam PKP untuk anjing, keluar rumah tak boleh. Jadi kalau tuan dia ditangkap, anjing dia dilepaskan di luar rumah, maka dia akan didenda beberapa denda 500 ke 1000 ke. Dan dia kena bayar denda tu. Itu special di Kuala Krai sebab ramai Cina di Kuala Krai. Okay.